erti tulus dalam beribadah kepada Allah semata-mata, bukanlah kerana datangnya bulan Ramadan barulah kita rasa gayak nak cari Allah, barulah kita rasa gayak nak berjemaah, barulah kita rasa gayak nak mencari masjid dan sebagainya. Jadi tumpukan pada bulan Ramadan agar jemaah dan masjid ini terus kekal pada diri anda, agar jemaah dan masjid terus ada dalam diri anda sampai di luar bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya. Baiklah, yang kedua ialah selain daripada tarawih, ambillah masa anda, mungkin 5 minit, mungkin 10 minit, mungkin 15 minit, ikut kesesuaian waktu yang anda perlukan, yang anda punyai, tadarrus Al-Quran. Jangan lari daripada Al-Quran. Dah di luar bulan Ramadan kita selalu lari daripada Al-Quran, kita selalu takdan dengan Al-Quran, kita selalu tak ada masa dengan Al-Quran. Adakah bila mari bulan Ramadan kita nak jauhkan diri lagi dengan Quran, tak mau bagi sedikit masa dengan Al-Quran, tak mau bersahabat, berkawan dan akrab dengan Quran? Kita rugi yang amat sangat, kita rugi yang amat besar. Yang mana salah satu daripada hikmah bulan Ramadan ialah diturunkan Al-Quran. Hikmah bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, jadi cari Al-Quran, baca Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, fahami ilmu Al-Quran, fahami segala bentuk ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Lazimkan hal yang sama di luar bulan Ramadan, lazimkan hal yang sama di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu malam hari. Yang dua perkara di siang hari, nombor satu, kita dah buat amalan berpuasa. Hak tu siapa-siapa pun buat. Yang kedua ialah memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Banyak buat benda-benda sunat. Kita boleh nak berinfak, kita boleh nak bersedekah mengikut kudrat dan kuasa kita. Kita boleh solat sunat terutama hari-hari cuti. Lepas sembahyang subuh stay lama sikit, zikir banyak sikit, wirid banyak sikit, tahlil banyak sikit. Masuk waktu isyraq boleh buat solat sunat isyraq, masuk waktu duha boleh buat solat duha, boleh buat solat sunat hajat, boleh buat solat sunat taubat dan sebagainya. Jadi perbanyakkan amalan-amalan yang berbentuk sunat. Walaupun di sana dikemukakan dalam banyak kitab-kitab fiqh oleh ulama-ulama dengan pelbagai amalan-amalan yang sesuai diamalkan oleh umat Islam di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya 4 benda tadi yang saya sebut, 2 di malam hari dan 2 di siang hari. Baik, dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah mendatangkan menerusi firman-Nya kalimah perkataan as-siyam. Siam ini adalah salah satu daripada hukum syariat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam bila tibanya musim bulan Ramadan. Kata as-siyam sebenarnya berakar daripada kalimah sawama. Sawama. Ma makna sawama? Sawama bermaksud menahan diri. Sawama bermaksud berhenti. Sawama bermaksud tidak bergerak. Seolah-olah sawama ini berpandukan kata as-saim, aku berpuasa, seolah-olah dia menahan diri, dia berhenti terus, dia tidak bergerak daripada melakukan apa-apa aktiviti secara langsung. Ini asal bahasa daripada kalimah sawama. Seolah-olah lari pun tidak, tidur pun tidak, membaca pun tidak, baring pun tidak, aktiviti ni pun tidak, aktiviti nu pun tidak. Inilah yang dimaksudkan sebagai sawama, tak bergerak, menahan diri dan berhenti. Tetapi menurut kebahasaan inilah agama kita datang memperkecilkan, agama kita datang mempersempitkan, agama kita datang memperkhususkan kalimah as-siyam.
hanyalah menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada melakukan hubungan dengan pasangan masing-masing. Kalau suami dengan isteri, kalau isteri dengan suami, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi ingat, Al-Quran dan hadis yang beri informasi, Al-Quran dan hadis yang beri maklumat kepada kita tentang amalan-amalan berpuasa, Al-Quran dan hadis jugalah yang memberikan informasi dan maklumat kepada kita. Salah satu daripada bentuk puasa ialah menahan diri daripada berbicara. Quran yang sama hak cerita 3 sebelum ni, Quran yang sama cerita juga antara salah satu bentuk puasa menahan diri kita, menahan diri kamu daripada berbicara. Boleh ikuti di dalam surah Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat Rahman untuk berpuasa. Sesungguhnya hari ini aku sesekali tidak akan bercakap, aku sesekali tidak akan berbicara walaupun dengan seorang manusia. Ini tentang surah Maryam, dan dia juga menceritakan tentang Maryam, ibu kepada Nabi Allah, Rasul Allah yang bernama Isa alaihi salam. Kenapa konteks ini dibawa? Selepas melahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam dan Maryam ingin kembali kepada kepangkuan keluarganya Bani Israel. Tidak dapat tidak, beliau terpaksa berhadapan dengan Bani Israel. Yang pastinya bila berhadapan dengan Bani Israel, banyaknya persoalan-persoalan, banyaknya perkara-perkara yang akan diajukan kepada beliau tentang konteks mengandungnya beliau dan melahirkan seorang anak lelaki tanpa melalui hubungan dengan mana-mana lelaki. Mesti lepas bersalin, ramai orang nak tanya, wahai Maryam, kenapa kamu yang sebelum ini pada pandangan mata kami adalah seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang beriman, seorang perempuan yang salihah, tergamak melakukan perbuatan bermukah, tergamak kamu melakukan zina? Pasti ditanya, siapakah bapa kepada anak ini sebenarnya? Siapakah lelaki yang telah merosakkan kamu? Perkiraan-perkiraan ini sudah ada dalam fikiran Maryam bila dia nak berhadapan dengan kaum dia Bani Israel. Lantas bila bertemu dengan kaum dia, inilah kalimah, inilah perkataan yang diucapkan oleh Maryam, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Dan hari ini aku tak akan bercakap, aku tak akan berbicara walaupun dengan seorang manusia. Padahal dia duk bercakap tu. Bukanlah maksud di sini tak boleh bercakap langsung. Maksud di sini ialah tegah diri kita, cegah diri kita, larang diri kita, jauhi diri kita daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia.